بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung hadis Bulughul Maram di bawah tajuk At-Tarhib min Masawil Akhlaq. Ancaman yang menakutkan tentang akhlak yang buruk. Tiga akhlak yang buruk yang telah kita sebut pada kuliah yang lepas. Yang pertama hasad dengki. Yang keduanya sifat marah. Dan yang ketiganya ialah zalim ataupun menindas manusia. Itu tiga perkara yang telah diperingatkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan malam ni muka surat 728 hadis yang ke 1530. Wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya'u akhrajahu Ahmad bisanadin hasan. Riwayat daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kamu ialah syirik kecil, iaitu riya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang paling aku bimbangi, aku takut pada kamu ialah syirik kecil, iaitu sifat riya . Hadis ni sanad dia hasan, jayyid. Katanya Asy-Syaukani dalam tafsirnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Hakim Tirmizi, Ibnu Jarir, Al-Hakim, Al-Baihaqi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Mana hadis ada hadis lain yang lebih kurang sama dengan hadis inilah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidakkah aku beritahu kepada kamu perkara yang paling aku takuti lebih daripada Al-Masih Dajjal, iaitu syirik yang tersembunyi. Apabila seorang lelaki bangun sembahyang, maka dia berniat ataupun bermaksud untuk menunjuk-nunjukkan kepada orang lain. Itu antara hadis yang samalah yang menyebut tentang riya . Okey, kita terus kepada pengajaran hadis. Yang pertama, riya . Riya ni perkataan dalam bahasa Arab daripada perkataan ra'a yara ru'yah, melihat. Riya ni ra'a yura'i mura'atan riya'an yura'unan nasa, mereka menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ini ayat ni Tuhan sebut kepada orang munafik lah. Orang munafik ni mereka menunjuk-nunjuk kepada Nabi dan sahabat bahawasanya mereka ni beriman, mereka ni setia . Tapi sebaliknya sebenarnya mereka ni berpura-pura sahaja . Kemudian riya ni boleh berlaku dengan tubuh badan . Contohnya dia kata menunjukkan seorang itu sifat dia kurus, kering kulit dia . Sebab apa? Sebab lama bangun sembahyang, banyak dia berpuasa. Yang kedua, dengan pakaian, penampilan.
seperti dia menzahirkan kesan sujud pada dahinya. Dia memakai pakaian yang kasar. Begitu juga pada perkataan, seperti dia menzahirkan rasa marah terhadap perkara mungkar. Dan dia menggerak-gerak ke bibir bila orang ada nak menunjukkan dia tu tidak berzikir lah. Dah, ataupun pergi wasabah kau. Kan. Dia pak kita laninya lagilah. Dia depan Kaabah pun ambil selfie dah. Semaya pun selfie, nak pergi masjid ke, gimana sekali sedekah pun. Semua tunjuk gambar belakang. Masuk di Facebook belakang. Dah, tunjuk orang belakang. Jadi lebih-lebih lagi lah. Jadi oleh kerana musuh ditahu, inilah perkara yang Nabi bimbangi dan inilah perkara yang merosakkan umat, maka mereka cuba budayakan riak dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Nabi SAW seorang yang lemah lembut dan penyayang. Dan Nabi nak sangat-sangat menarik kebaikan untuk umatnya dan menolak perkara yang mudarat terhadap mereka. Maka Nabi bimbang mereka jatuh dalam kebinasaan yang menghilangkan kebaikan dan pahala yang mereka lakukan, bahkan boleh menarik kejahatan pada diri mereka. Antara maksiat yang paling bahaya ialah riak. Bahkan riak salah satu bentuk syirik yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nabi bimbang tu sebab dua perkara. Dua perkara Nabi bimbang. Sebab yang pertama sekali, sebab riak ni tak nampak. Cara dia masuk, cara dia menyelinap tak nampak. Susah sangat halus sangat Dia lebih-lebih lagi nya orang yang terkena riak ni orang yang kuat beribadat, orang yang rajin ibadat. Ni masalah. Orang yang malah ibadat tu riak dah, dia malah. Orang rajin ni mari riaknya. Yang kedua, Nabi bimbang sebab riak termasuk syirik. Dan syirik merupakan sebesar-besar dosa. Walaupun syirik di sini syirik kecil, tapi syirik kecil boleh membawa kepada syirik besar akhirnya. Sebab apa jadi syirik? Kenapa riak dianggap syirik? Wajhu kaunihi minasyirki annal murai idza abadallah. Bila orang yang riak tu beribadat kepada Allah, maka dia beribadat tujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Maka dia kongsikan ibadat tu untuk Allah dan untuk manusia juga. Dua-dua sekali. Sebab itulah Tuhan sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka. Tuhan tidak akan ampun orang yang menyekutukannya. Katanya Syekhul Islam yang ketiga orang yang riak dalam ibadat ni tidak bukan sahaja batal ibadat dia. Tak boleh pahala, tak boleh dosa, tak boleh. Bukan. Bahkan selain daripada tak boleh pahala, tak boleh dosa ke apa, orang riak juga boleh dosa kerana riak. Sebab riak tu syirkul asghar. Syirik kecil tak boleh ke satu sah, yang keduanya boleh dosa pula. Kemudian ni Ibn Rajab Al-Hambali dia syarah dari kitab Arba'in. Dia sebut amalan ni ada amalan kerana Allah, ada amalan bukan kerana Allah. Yang pertama, amalan sepenuhnya untuk menunjuk-nunjuk ria'an mahdan. Sepenuhnya kerana nak menunjuk. Maksudnya dia tidak melakukan ibadat kecuali semata-mata untuk menunjukkan kepada makhluk ibadat yang dia buat, amalan yang dia buat. Ini tujuan dunia lah. Seperti orang munafik riak dengan sembahyang mereka. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi riak macam ni hampir-hampir tidak lahir daripada orang mukmin bila mereka mengerjakan sembahyang fardu, puasa fardu Tapi kadang-kadang riak ni mari juga ketika membayar zakat, melakukan haji dan amalan-amalan zahir yang kita buat baik pada orang lain. Mari juga Tapi semaya dengan puasa tu tidak ada pada orang mukmin lah. Kalau benda fardu lah. Sebab itulah ikhlas pada amal kebajikan ni susah susah kita nak nak betul-betul sepenuhnya Sebab apa? Sebab ada gangguan.
banyak gangguan lah yang mengheret kita kepada riak ni. Dia amalan ni tidak syok lagi boleh membatalkan pahala. Riak ni dia pelakunya berhak mendapat kemurkaan dan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang amalan tu buat kerana Allah. Lepas tu mari riak pula. Riak mari selepas tu lah. Mula-mula niat kerana Allah Taala dah, tapi orang kena orang puji, orang tengok. Dah, orang gambar, kita pun jadi riak. Macam mana dah? Kalau awal-awal lagi dia riak dah, dia tujuan niat dia nunjuk orang dah, maka awal-awal lagi ditolak amalannya 1% lah. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala ana aghna syuraka'i an syirki. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah berfirman, aku orang yang paling tidak memerlukan kongsi dah. Sesiapa yang melakukan amalan yang dikongsikan aku dengan orang lain, maka taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia bersama-sama dengan sekutu yang dia lakukan. Mana Tuhan tidak akan balas, Tuhan tidak akan bagi pahala, Tuhan tidak akan peduli ke. Dia tak terima pun. Jadi antara ulama yang berpendapat bila ada amalan yang bercampur dengan riak terbatal, ini pendapat sebahagian salaf dah, antaranya Ubadah bin As-Samit, Abu Darda, Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, dia orang lain lah. Jadi mereka tak boleh dah, tak boleh campur sikit pun riak dah. Kalulah asal dia melakukan amalan kerana Allah, tiba-tiba mari niat riak dia. Kalau dia tolak, dia lawan sifat riak tu, maka tidak memudaratkan apa-apa amalannya. Tapi kalau dia ikut dia menuruti dah, dia layan juga sifat riak tu, maka adakah amalan terbatal dah, ataupun tidak terbatal apa-apa dah. Jadi ini khilaf antara ulama salaf dah. Dalilnya disebut dalam satu hadis dah. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dalam mursal dia daripada Atha Al-Khurasani. Seorang lelaki tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, Banu Salamah mereka semua perang di jalan Allah, tapi ada hak perang kerana dunia, nak dapatkan harta ghanimah, nak dapatkan bahagia. Ada hak perang kerana najdah, kerana keberanian dia. Ada hak perang semata-mata mencari keridaan Allah. Maka ketiga-tiga ni mati syahid belaka. Mati nak bunuhlah. Jadi siapa dia di kalangan mereka hak mati syahid ni? Kalau ni kira niat berbeza tu. Hak ni niat perang juga, tapi dalam masa yang sama nak harta. Hak niat perang juga, tapi dalam masa yang sama kerana dia ni nak balas dendam ke, kerana dia ni semangat ke, dah. Maka Nabi kata, kulluhum idza kana aslu amrihi an takuna kalimatullah uliyah. Semua sekali dia anggap syahid belaka jika asal niat mereka untuk meninggikan kalimah Allah. Kemudian disebut sini, dia kata kalulah seseorang itu melakukan amalan ikhlas dah, tiba-tiba ada pujian manusia lah terhadap dia dah. Allah campurkan manusia suka ke dia, puji dia dah. Maka tu kelebihan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan dia rasa gembira dengan apa dia, pujian. Maka ni tidak memudaratkan dan tidak menjejaskan apa-apa pahala amalan dia lah. Nabi pernah ditanya dia, hadis Abu Zar. Nabi ditanya tentang seorang lelaki yang melakukan amalan kerana Allah, amal kebaikan dia. Lalu dipuji oleh manusia. Nabi kata, tilka ajilatu busyrul mu'min. Itu berita gembira terkini atau segera bagi orang mukmin dah. Bukan di akhirat dunia dia gembira dah. Dia dapat pujian dah, awal-awal lagi. Tapi kalau orang ikhlas, orang puji ke tak puji kan serupa ya. Dia terus dengan melakukan amalan. Kalau orang tak ikhlas, orang puji bahawa dia sungguh. Orang tak puji ke, dia tarik diri dah. Ataupun dia tak semangat lah. Dah.
Sebab itulah disebut sini orang ikhlas ni mereka sangat bimbang dan takut daripada riak al-khafi, riak dan sembunyi dah. Dan mereka sungguh-sungguh untuk menyembunyikan amalan soleh mereka daripada manusia. Dan mereka bersungguh menyembunyikan lebih daripada orang yang buat maksiat menyembunyikan maksiat mereka. Orang yang buat maksiat dia disembunyikan juga dosa dia tu. Tapi orang yang ikhlas ni lebih lagi menyembunyikan amal kebaikan dia. Sebab apa? Sebab kebimbangan mereka terhadap sifat riak ni. Sebab itulah menyembunyikan amalan boleh membawa kepada ikhlas dan selamat daripada riak ni. Tapi kadang-kadang ada juga amalan-amalan yang boleh kita zahirkan. Sebagai contoh dan kedua lah. Tuhan sebut berkenaan dengan sedekah, in tublus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menzahirkan sedekah kamu, maka ia sebaik-baik amalan yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Banyak pengajaran dah hadis yang disebut sini dah. Itu hadis yang pertama malam ni berkenaan dengan bahaya dah, riak dah. Kemudian hadis yang kedua ataupun hadis yang ke-1531, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Walahuma min hadisi Abdullah bin Amr wa idza khasama fajara. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Ada tiga tanda orang munafik. Apabila berbicara, maka dia selalu berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkarinya, memungkirinya. Dan apabila dia diberi amanah, diberi kepercayaan, maka dia khianat. Hadis muttafaq alaih. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim juga daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan juga yang keempat, dan apabila dia bertengkar, dia berlebih-lebihan dah, dia curang, dia lebih lah. Lipat lah semua sekali dah. Ni hadis ni kalau dalam kitab Mishkat dia sebut dalam kitabul iman dah. Tajuk kitabul iman. Lepas kitabul iman dia sebutlah berkenaan dengan ayatul munafik dah. Jadi nak iman yang tulen ni, iman yang betul-betul diterima oleh Allah ni ialah kita kena bebaskan diri daripada sifat-sifat munafik dah. Sifat-sifat munafik dah. Jadi walaupun ni nifak dari segi amalan, dari segi akhlak, bukan akidah dak, tapi dia merupakan tanda lah kepada orang munafik yang sebenar. Dan inilah tanda munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman kita pun boleh. Syahulullah Dahlawi, dia ketika dia menghuraikan hadis-hadis bukan munafik ni, dia kata zaman sekarang ni ramai sangatlah orang munafik dah. Sama ada munafik sedar atau tak sedar dah. Memang dia jadi tali baru pada musuh, pada orang kafir nak menghancurkan Islam, ataupun dia ni Islam tapi dia tidak menghiraukan Islam dah. Dia tak semaya, dia tak jaga halal haram dah. Dia buat perkara maksiat dah. Dia tidak mempedulikan agama dah. Jadi ni munafik dari segi amalan, dan inilah apa yang banyak berlaku pada orang awam, pada masyarakat Islam dah. Jadi sebenarnya semua akhlak, semua perangai orang munafik ni tak boleh kita ambil dah. Sebab mereka mendapat celaan dan kejian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah.
Okey, pengajaran hadis dia yang pertama sekali, katanya Ibnu Rajab, nifak pada bahasanya ialah jenis penipuan tipu daya, menzahirkan kebaikan dan menyembunyikan yang sebaliknya Dari segi syarak pula, munafik ada nifak ada dua bentuk munafik ini. Pertamanya nifak akbar, munafik yang paling besar, iaitu seseorang mereka menzahirkan diri mereka beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul hari akhirat, tetapi dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran, keingkaran mereka terhadap perkara-perkara ini. Jadi nifak ni berlaku di zaman Rasulullah SAW, lebih-lebih orang Yahudi. Orang Yahudi mereka masuk Islam dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk Rasulullah dan untuk mereka korek tahu rahsia Nabi tapi sebenarnya mereka tetap dengan kekufuran mereka. Jadi Quran turun mencela orang munafik ni dan mengkafirkan mereka. Bahkan dalam surah An-Nisa tu sebut mereka berada di bahagian paling bawah neraka. Yang kedua, nifak ni nifak asghar, nifak yang kecil, iaitu munafik dari segi amalan, iaitu seseorang menzahirkan secara zahirnya dia ni baik, tetapi sebenarnya dia ni bukan seorang yang baik dah. Kemudian asas ataupun perangai utama nifak asghar ni ada 3 perkara atau 4 perkara lah Nabi sebut dalam hadis. Qala rahimahullah, yang pertama sekali, ayu hadisa bima yusaddaqu bihi wa huwa kadhib. Ini tanda munafik yang pertama, bila dia bercakap orang percaya kata-kata dia sedangkan dia berbohong. Dia kecek, orang percayalah, orang yakin dengan perkataan dia tapi dia berbohong. Sebelum Nabi SAW, Nabi kata kaburat khianatan, amat besar khianat bila kamu memberitahu saudara kamu satu perkara, dia percaya pada kamu sedangkan kamu membohongi. Inilah tanda yang pertama dah. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia mungkir janji. Contohnya, seseorang dia berjanji dan niat dia memang awal lagi tak penuhi janji. Niat dia awal lagi lah. Ini sejahat-jahat seteruk-teruk makhluk lah. Yang kedua, dia janji dari diri dia memang dia akan tepati janji dah. Kemudian tiba-tiba dia khianat. Tak, nak tipu tak. Imam Abu Daud menyebut hadis dah dari Imam Tirmizi, hadis Zaid bin Arqam. Nabi bersabda, idza wa'ada ar-rajul, bila seorang lelaki berjanji dan dia niat untuk memenuhi janjinya, tiba-tiba tak dapat penuhi janji, maka tak dosa. Dia niat dia nak tepat janji tapi dia tak mampu. Tak larulah. Tapi hal ni dia janji nak tepat janji, kemudian dia tukar niat dia dah. Tu pun tak boleh juga dah. Yang ketiga, Nabi sebut sini, idza khasama fajaru, bila dia berbalah, dia bertengkar, dia berlebih-lebihan. Al-fujur di sini maksudnya keluar daripada kebenaran, sengaja-sengaja, sehingga bertukar benda hak jadi batil, batil jadi hak. Ini membawa kepada bercakap bohong juga. Nabi sebut dalam hadis, inna abghadar rijal ilallahi al-aladul khasim. Sesungguhnya lelaki yang paling Allah murka ialah orang yang sangat bermusuh, dia kuat berbalah, al-aladul khasim. Dia melampau dia ketika berbalah. Yang keempat, iza ahada ghadara, bila dia buat perjanjian dia langgar perjanjian. Sedangkan Allah menyuruh kita supaya memenuhi dengan janji yang kita lakukan. Dia wa'ada dengan ahada ni beza dah. Wa'ada ni kita janji dengan orang. Ahada ni kita buat perjanjian dua pihak. Dia janji kita, kita janji dengan dia. Ahada, muahad.
Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Hendaklah kamu penuhi dengan janji, sesungguhnya perjanjian itu akan dipersoalkan. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Penuhilah janji dengan janji Allah bila kamu buat perjanjian, jangan kamu rombok sumpah-sumpah selepas kamu mengukuhkannya. Sebab itulah kita hatta janji dengan orang kafir sekalipun tak boleh kita rombok ataupun kita langgar. Nabi bila Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi, Nabi tak serai mereka sehingga Nabi isytihar dulu. Tak kami terpaksa melanggar perjanjian sebab kamu mungkin kamu dulu yang memulakan. Nabi tidak kata dikhianat mereka tidak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, likulli ghadirin liwa'an yaumal qiyamah yu'rafu bihi. Setiap orang yang khianat akan membawa panji pada hari kiamat, yang mana dia dikenali dengannya. Dalam hadis dipacuk pada punggung dia, fi ustih, pada punggung dia. Fa yuqalu hadhihi ghudratu fulan. Maka diisytiharkan, inilah kezaliman yang dilakukan oleh si fulan. Ini tak boleh melanggar perjanjian hatta dengan orang kafir sekalipun. Nabi sebut hadis hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW sabda, man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqin lam yarah raihatul jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Sesiapa yang bunuh satu jiwa, seseorang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian. Kafir mu'ahad ni maksudnya orang kafir yang duduk negara Islam, dia bayar ke dia? Jizyah lah, bayar jizyah ke, dia buat perjanjian ke semua sekali, tiba-tiba kita pergi bunuh dia. Maka Nabi kata lam yarah raihul jannah, orang yang melakukan ini tidak akan dapat bangun syurga. Sedangkan bangun syurga itu tidak diperolehi jarak 40 tahun. Kalau bunuh orang kafir pun setara tu, orang Islam lebih lagi lah. Dosa dia, balasan dia. Adapun janji dengan orang Islam antara mereka, maka lebih lagi kena penuhi. Dan membatalkan janji itu sebesar-besar dosa. Dan paling besar dosa ialah kita melanggar perjanjian dengan pemimpin, imam yang kita ikut. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan menyucikan mereka dari dosa dan mereka, untuk mereka azab yang pedih. Nabi sebutlah antaranya rajulun baya'a imaman, seorang lelaki yang berbai'ah dengan seorang pemimpin, dia tidak berbai'ah kecuali kerana dunia. Kalau pemimpin bagi harta projek dia, maka wafalahu, dia patuh, dia ikut. Wa illa lam yafilahu, kalau pemimpin tak dapat bagi sesuatu dia, maka dia tidak akan berpegang dengan janji. Inilah antara orang yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan kita bai'ah dengan imam ni untuk kerana Allah juga dah. Maslahat kaum muslimin dah. Dan termasuk juga janji yang wajib dipenuhi juga ialah dihara dilanggar semua perjanjian sesama orang Islam dah. Ya, bila mereka bersetuju, sama ada jual beli ke, nikah kahwin ke, akad-akad yang lazim yang wajib dipenuhi. Dan yang kelimanya, sifat munafik juga Nabi sebut dalam hadis, idza tumina khana, bila dia diberi kepercayaan, diberi amanah, maka dia khianat. Jadi seseorang disuruh supaya menunaikan atau mengembalikan amanah kepada orang yang berhak, tiba-tiba dia khianat, dia ambil dia. Firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu tunaikan amanah kepada orang yang berhak.
Dalam hadis Tirmizi dan Abu Daud, hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, adil amanata ila manitamanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kamu, wala takhun, jangan kamu khianat kepada orang yang khianat kepada kamu. Bahawa khianat antara sifat munafik. Tersebut fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnah bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Orang munafik ni dia janji dengan Nabi, nak perang dengan Nabi, nak infak dengan Nabi dah. Tiba-tiba bila mari perintah jihad, mereka mungkirlah. Maka dia kata fa'aqabahum nifaqan. Maka mereka diikuti oleh sifat munafik dalam hati-hati mereka sehingga hari kiamat. Sebab apa? Sebab mereka mungkin terhadap janji yang mereka lakukan terhadap Nabi dan sahabat-sahabat dan Allah Ta'ala sendiri. Dia kerana mereka berbohong. Katanya Umar kata sesungguhnya perkara yang paling aku bimbangi ialah orang munafik yang alim. Orang munafik yang tahu dah. Mereka bertanya macam mana orang munafik tu ada ilmu. Umar kata dia bercakap dengan hikmah, tetapi dia melakukan amalan zalim atau munkar dah. Itu kata-kata Umar dah berkenaan dengan orang yang tidak tunaikan amanah dah. Jadi walaupun apa yang disebut oleh Nabi ni 5 perkara ni, 4 perkara 5 perkara ni nifaq asghar ataupun nifaq amali, tapi dia boleh membawa kepada nifaqul akbar, boleh bawa kepada nifaq yang sebenar dah. Sebab tu ada sebahagian sahabat mereka berpendapat bila berubahnya hati kerana sesuatu tu mereka anggap mereka ni dia sifat munafik dah. Ada sahabat akan ngadu Nabi, wahai Rasulullah, kami ni bila bersama dengan isteri kami dan anak-anak kami gembira, kami tidak tahu, tapi bila dengar nasihat kami jerit, kami menangis dah. Munafik dah, nafaqah hanzal kan. Nabi kata tidak munafik tu. Laisa dzakumun nifaq, tu bukan munafik dah. Walakin sa'atan. Tapi kadang-kadang memang kena gembira, kadang-kadang kena sedih. Pakai nak sedih hak moh dah. Yang terakhir ni dia sebut hukum dah kita menepati janji. Hukum kita menepati janji, panjang lebar dia sebut sini. Sama semula lah insya-Allah dah. Hukum menepati janji secara mana dah? Adakah wajib ataupun mustahab ataupun harus sahaja dah? Sebab janji-janji ni kita tak boleh lagi, cuma kita janji saja. Dah. Dari segi akhlaknya tak sama lah kita mungkin janji. Tapi dari segi syaratnya macam mana? Adakah wajib kita menepati janji dah? Itu saja, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan kan? Tak berjelas kan? Tak berjelas. Bila seorang itu cepat marah, bila dinasihat, ditegur, adakah dia ni bersifat munafik ke atau berburu-buru ke macam mana dah? Sebenarnya kita baca dah berkenaan dengan la taghdab dah.
Dia kata innama syai'a laysa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang boleh mengalahkan, merebahkan lawan dia, tak dah. Orang yang kuat sebenarnya ialah orang yang boleh kawal emosi dia dah. Jadi ada orang ni dia berani tegur orang. Tegur orang, kondem orang, tapi bila orang kondem dia, dia marah dah. Jadi macam mana dah? Jadi adakah sifat dia tu sifat munafik ke macam mana dah? Wallahu a'lam lah. Mungkin kesilapan ataupun perkara yang perlu difikirkan semula lah, muhasabah semula lah. Jadi kalau kita nak tegur orang, kita dah memperbetulkan orang, dalam masa yang sama kita nak terima lah tegur orang lain terhadap kita lah. Lapar dada lah, lapar dada lah. Jadi kalau kita seorang saja tegur orang, kemudian orang tegur kita tak terima, tak kena lah. Jadi sebagaimana kita nak supaya orang terima teguran kita juga terima teguran orang dah. Begitu juga cara menegur dah. Kalau tegur cara keras, orang tak terima. Kalau tegur cara baik, orang boleh terima sangat dah. Kita pun begitu juga. Serupa lah. Jadi ada orang dia panah barang dah. Ada orang yang suka berhenting, itu biasalah. Bukan munafik ke apa tak, tapi perangai dia gitu dah. Jadi perangai ni boleh dibentuk, dia boleh dididik, dia boleh ditangani lah dengan bijaksana lah. Mungkin ada orang-orang yang boleh nasihati dia, kita tak nasihat, dia panah kita tak. Orang lain boleh nasihat dia, saya baik dia, kena. Gitulah. Allahuakbar. Pemimpin pilihan raya. Dipanggil kepada dia? Dipanggil kepada pilihan raya ni? Dipanggil manifesto bukan kitab suci. Jadi dia janji tak buat tak. Agan tu. Adakah dia juga dia bahas lah, benarnya dia bahas akhir tu. Dia bahas setara mana wajib menepati janji dan setara mana dah. Kalau dia janji tapi dia tak mampu sungguh, tak mampu buat lah. Tapi kalau niat dia awal-awal lagi dah untuk jatuhkan orang lain, untuk menaikkan diri dia, dan niat dia awal-awal dia tahu dah tak boleh buat dah, dia janji kot, tu dosa lah. Dia menipu awal-awal lagi, orang tak percaya dia tak. Jadi kalau dia janji tu memang dia nak buat tapi dia tak mampu, waktu lain pula dah. Jadi siapa dia sekali pun serupa lah, pemimpin kau tidak pemimpin pun serupa lah. Jadi setara mana janji itu wajib dipatuhi, wajib dipenuhi lah. Jadi sepatutnya nak buat gabung-gabung nak kaji dulu, kan ada kemampuan kita semua sekali dah. Sama lah, sama. Pemimpin sekali termasuk jugalah. Tak boleh berbohong, dia tak boleh mungkir janji dah. Itu bukan riak tu ujub dia panggil dia. Ujub takabur lain pula dah. Itu bahaya juga. Nabi sebut tak masuk syurga orang ada seberat zarah sifat takabur, sombong dah. Jadi boleh sebut ngaji-ngaji tapi nak hina orang tak boleh lah. Dia kebenaran ni bukan kerana ngaji Mesir ke, ngaji Jordan Syria ke. Kebenaran ni bila pergi benar-benar serupa ya. Dah. Masalah tak salah ngaji mana sekalipun. Kan? Jadi itu dipanggil ujub dah, ujub atau takabur lah, sombong dah. Benar. Okey, orang tu dia backup, dia gorak, lepas tu dia nipu dah. Semalam saya ngajar lah berkenaan dengan melawak ni. Melawak bergorak dah. Boleh melawak ni, boleh apa dia gorak ni. Tapi jangan sampai berikat kita menyakiti orang lain dan berendah-rendah ke maruah kita sendiri dan sehingga kita menipu dah. Nabi pernah ke orang tua, orang perempuan tua mari temu Nabi. Orang suruh doa untuk Allah supaya aku masuk surga. Nabi kata orang tina tua tak masuk surga. Orang perempuan ni jerit dah. Kelik dia nya. Tak masuk surga. Pun Nabi ayat gitu kan. Nabi kata ayat ke dia. Dia tidak akan masuk surga kalau dia tua. Maksudnya dia akan jadi muda semula. Kalau masuk surga pun dah. Itu bukan nipu tu.
Nabi melawak lah, tapi dia tak ada Nabi lah. Gitu. Jadi Nabi kata, wa inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Aku pun gurau juga, tapi aku cakap benar dah. Cakap benar dah. Jadi jangan sekali-kali cakap bohong, hatta bergurau sekalipun dah. Dan ni gak, lah nak kena sahabat dia, dah. So kejut, nak suruh takut dah. Tak boleh dah, salah. Dah salah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.